Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 18 Disember 2021. Sabah Komite memastikan kawasan bersempadan dengan Kalimantan Indonesia dibangunkan bagi memberi manfaat ekonomi kepada Malaysia dan Indonesia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, usaha tersebut juga penting agar negeri ini mendapat memanfaat sepenuhnya pembangunan besar yang dijangka berlaku berikutan perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Menurut Ketua Menteri, di Sabah, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia akan mengetuai usaha membangunkan kawasan sempadan Malaysia-Indonesia di bawah inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya dan Rancangan Malaysia ke-12. Datuk Haji Ji berucap melancarkan buku perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, implikasinya ke atas negeri Sabah, Malaysia, anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS secara dalam talian. Dalam pada itu, beliau yang juga Pro-Chancellor UMS berkata, buku ini wajar dijadikan panduan bagi tujuan penggubalan dasar berkaitan. Saya menyeru agar buku ini dibaca dan dijadikan rujukan kepada pembuat dasar, baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan dalam memahami prospek perpindahan ibu kota Indonesia dan implikasi pasca pemindahan terhadap negeri Sabah. Berucap dalam majlis yang sama, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata buku tersebut merupakan hasil karya ilmiah 31 ahli akademik Malaysia dan Indonesia. Penerbitan buku ini merupakan langkah awal penyelidik UMS dalam menyebar luas maklumat kepada rakyat Malaysia dan Indonesia. Kupasan idea dan penulisan buku ini diharap memberikan input yang berguna kepada pihak berkepentingan dalam membangunkan dasar berkait soal perpindahan Ibu Kota Negara IKN. Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah (KO Nelayan) menjalin kerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah UMS dalam penyelidikan ternakan ikan. Ia selaras keperluan penggunaan aplikasi sistem teknologi canggih atau Internet of Things (IoT) dalam era revolusi perindustrian. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan optimis kerjasama ini dapat menyelesaikan beberapa masalah dalam bidang perikanan aquakultur, khususnya ternakan ikan dalam sangkar, ternakan ikan dalam kolam dan kultur kandang. Antara masalah dihadapi ialah kadar hidup ternakan yang rendah sekaligus mengakibatkan kerugian kepada penternak. Beliau berucap sempena majlis menandatangani perjanjian penyelidikan antara UMS dan KO Nelayan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri memberitahu, seiring usaha memantapkan revolusi perindustrian dalam perikanan, KO Nelayan turut melaksana inisiatif program nelayan digital menerusi aplikasi eSmart, iaitu satu program teknologi membantu penangkapan ikan secara moden. Selain itu, program elektronik komuniti usahawan ikan IKAN turut dilaksana bagi menerapkan ilmu keusahawanan digital. Berucap dalam majlis sama, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, kerjasama ini sejajar dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya iaitu meningkatkan produktiviti pertanian melalui penggunaan teknologi terkini. Beliau yakin menerusi kerjasama ini juga secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan bekalan ikan import. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isteri, Toh Puan Khadijah Muhammad Nor, kini berada di Kota Kinabalu sempena rangka lawatan 6 hari ke Sabah. Lawatan diadakan sempena sambutan Hari Jadi yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang ke-72. Sejurus tiba di Ibu Negeri, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang melakukan kunjungan mesra terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Tun Ahmad Fuzi turut dianugerahkan Darjah Kebesaran Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK) daripada Tun Johar. Sepanjang berada di negeri Bawah Bayu ini, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isteri Toh Puan Khadijah Muhammad Nor dijangka menghadiri beberapa program. Pagi ini, Tun Ahmad Fuzi dijadual menghadiri taklimat pembangunan negeri di Menara Kinabalu. Taklimat disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untong. Pada sebelah petang pula, Tun Ahmad Fuzi dijangka menghadiri taklimat dan lawatan sekitar pangkalan TLDM Sepanggar. Manakala pada Ahad rombongan dijadual melawat Kundasang yang terkenal sebagai destinasi pelancongan utama di Sabah.
Menurut Setiausaha Sulit Kepala Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Abdul Rahman Ismail, pihaknya menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sabah atas sambutan meriah yang diberikan kepada rombongan Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Katanya lawatan ke Sabah ini juga antara lain bertujuan mengeratkan hubungan kedua-dua negeri. Beralih kepada situasi semasa COVID-19, kes harian di Sabah terus memperlihat tren penstabilan sejajar dengan tren semasa di seluruh negara. Semalam, Sabah mencatat 166 kes positif baru iaitu penurunan sebanyak 29 kes berbanding hari sebelumnya. Manakala 2 kematian dicatat melibatkan daerah Tawau dan Kota Kinabalu. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, Kota Kinabalu masih menjadi penyumbang tertinggi kes jangkitan baru iaitu 41 kes. Sementara itu, tiada kes baru di Bluran, Telupit, Kinabatangan, Kota Marudu, Kunak, Nabawan dan Tongot. Jumlah pesakit yang sembuh pula adalah seramai 247, manakala 860 pesakit masih menerima rawatan di hospital, pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam, pusat tahanan sementara, penjara dan fasiliti swasta. 47 pesakit lagi memerlukan penjagaan kritikal, manakala 13 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Turut direkodkan 33 pesakit yang berada dalam kategori 4 dan 5 iaitu yang memerlukan penjagaan kritikal masih belum lengkap vaksin. Mengenai suntikan vaksin, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi Sabah memaklumkan sehingga kini seramai 2.39 juta telah melengkapkan dos vaksin. Daripada jumlah itu, 2,88,725 orang atau hampir 76% adalah penduduk dewasa, manakala 310,058 adalah remaja. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah SOSHF meneruskan misi membantu pesakit jantung kanak-kanak di negeri ini yang semakin bertambah. Terkini, SOSHF dengan kerjasama sebuah pusat perubatan swasta di Kota Kinabalu menganjurkan program pengumpulan dana Christmas Giving bagi membiayai kos rawatan pesakit. Bercakap kepada RTM, Presiden SOSHF, Datuk Eva Susau berkata, sebenar program ini pihaknya menyasarkan kutipan dana sebanyak RM150,000 sebelum akhir tahun ini bagi membiayai kos rawatan 3 pesakit jantung kanak-kanak yang memerlukan rawatan segera. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk menghulurkan sumbangan ikhlas bagi menjayakan misi murni ini. SOS Heart Fund need money to come in every time because patients are added up to the list every day. 100% collected is go to the operation cost. SOSHF yang bakal meraihkan ulang tahun ke-40 telah berjaya membantu 700 pesakit menjalani pembedahan jantung sekaligus memberi peluang kepada kanak-kanak menjalani kehidupan normal. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menyambut baik usaha badan bukan kerajaan NGO mengadakan kempen derma darah bagi membantu unit tabung darah hospital di negeri ini. Komitmen itu jelas menunjukkan NGO di negeri ini prihatin terhadap keperluan mendesak bekalan darah lebih-lebih lagi semasa pandemik. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Norliza Awang Ali berkata, setiap kempen derma darah yang diadakan kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau berucap merasmikan Karnival Derma Darah 2021 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi di BKK, Robert Lipon. Karnival selama 3 hari ini merupakan anjuran bersama Bulan Sabit Merah Kota Kinabalu, Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Persatuan Mencegah Pengabaian Keluarga Sabah dan DBKK. Sebab saya rasa menderma darah ini adalah salah satu cara kita untuk menolong orang-orang yang tidak kurang bernasib baik. Contohnya pesakit-pesakit thalassemia, ibu-ibu bersalin yang
ada komplikasi selepas bersalin. Benda ini memang tidak sakit, dia bergantung dengan kita punya kesehatan lah. Kalau bersedia, kalau tidak, janganlah. Pergi saja kalau mau menderma. Sebab inilah salah satu jasa yang saya boleh sumbangkan dengan orang awam. Sebab bagi yang harta apa semua memang tiada. So ini sajalah satu-satunya yang boleh bagi sumbangan ikhlas dengan orang untuk yang memerlukan derma darah saya lah. 1,000 pain darah dijangka dapat dikumpul menerusi karnival ini. Sementara itu di Tawau, hampir 400 anggota tentera menjayakan kempen derma darah kali pertama yang dianjurkan Persatuan Veteran ATM, PVATM Cawangan Tawau dengan kerjasama Hospital Tawau. Mereka terdiri daripada 8 Regimen Sempadan Syanshui, 13 Brigade, 26 Regimen Askar Melayu Diraja dan 516 Askar Wataniah. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang hadir menyempurnakan majlis perasmian memuji usaha PVATM ini kerana berjaya melaksanakan kerja-kerja komuniti bagi membantu mengisi tabung darah Hospital Tawau yang kritikal. Sumbangan darah daripada pihak-pihak anggota keselamatan tentera untuk kita bekalkan kepada Hospital Tawau. Memandangkan bahawa bank darah yang ada di Tawau ini adalah amat memerlukan sumbangan daripada penderma darah kerana keperluan darah ini adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang memerlukan bagi memulihkan penyakit mereka. Datuk Nizam turut berharap penganjurannya dapat diteruskan dengan penglibatan masyarakat dalam usaha menyelamatkan nyawa golongan memerlukan. Sementara itu, menurut Ketua Cawangan PVATM Tawau, Julaidi Matuju, pihaknya merancang untuk menganjurkan kempen tersebut secara kerap bagi mengajak orang ramai sama-sama mempunyai kesedaran untuk menderma darah. Ini adalah yang pertama kali kita buat untuk tahun ini. Untuk tahun depan kita sudah ada perancangan, mungkin kita akan buat bulan 6 ataupun ujung tahun sekali. Ini program masyarakat, kita akan kumpul untuk yang akan datang kita akan buat bersama orang awam. Jadi hubungan itu sentiasa erat antara bekas-bekas tentera di sini kan. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Sayangi keluarga, ambil ujian kendiri sebelum berangkat menziarahi keluarga. Saya Muhammad Rizal Mawang. Salam hormat.